Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sidang pencinta Al-Quran, marilah sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih lagi dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kita. Tukar ni. Okey, untuk kita teruskan pengajian kita dalam program IKIM, Interaktif Quran, bersama Imam Malik. So pada malam ini kita telah masuk episod yang ke-187. Alhamdulillah. So apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat datang kepada anda semua. Faz, Fuad, Adam, Ali, Firdaus, Lailani, Insa, Abdul Rahim, Nadia, Akma, Rosila, Maryam, Raja Zara, Amir, Zainun, Wanisa, Izzan, Siti Baizura, Rahnah, Julbujang, Hafsah, Akma, Khatijah, Sumna, selamat datang. Rahnah, Rohana, Siti Baizura, Asia, Suriyati, Marhana Laili, Rosna dan ramai lagi rakan-rakan. Selamat datang kepada anda. Saya doakan mudah-mudahan kita terus sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita terus dengan lebih lanjut, jangan lupa untuk kongsikan kebaikan ini kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita. Kita ajak mereka bersama-sama dengan kita berada dalam taman-taman syurga, insya-Allah. So insya-Allah pada malam ini nanti akan sama-sama kita bacakan surah Taubah, surah Bara'ah, bermula ayat pertama, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita terus pada info tajuk kita pada malam ini, iaitulah berkenaan dengan hukum yang ketiga daripada tajuk nun mati dan tanwin. Ini adalah hukum yang ketiga, iaitu iqlab. Hukum iqlab kita panggil sebagai hukum iqlab. Terus lihat pada iqlab dari segi bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan iqlab itu, tuan-tuan? Iqlab dari segi bahasa, cuba kita lihat di situ. Membalikkan sesuatu. Al-qalb, membalikkan. Sebab tu kadang-kadang kita dengar doa, ada imam baca Allahumma ya muqallibal qulub, qallibal qulub. Allah yang membolak-balikkan hati. Itu sebenarnya dari segi bahasa. Tapi apa yang dikehendaki di sini adalah dari segi istilah tajwid, bermaksud menukarkan huruf nun mati ataupun tanwin kepada huruf mim yang disembunyikan bersama dengan dengung. Okey, sekali lagi saya ulang. Tukar nun mati dan tanwin itu kepada mim. Kepada mim yang disembunyikan serta dengan dengung. Beserta dengan dengung. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Cuba kita terus lihat pada contoh yang diberikan di sini. Pertama, mim ba'di. Asalnya min, kita sebut nun mati dengan min ba'di, kan? Min ba'di. Tetapi kita akan rasa berat untuk menyebut huruf nun ketika mana apabila bertemu dengan huruf ba. Sebab itulah ditukarkan kepada mim, supaya mim dengan ba itu berada satu kawasan yang sama. Sama. Dua bibir. Okey, dua bibir. So nun itu ditukar kepada huruf mim. Okey, nun ditukar kepada huruf mim. Nun itu ditukar kepada huruf mim
kemudian baru kita sebut ba'di. Contoh, min ba'di kita akan baca dengan mim. Okey, mim dengan mim. Mim ba'di burika bihum. Okey, contoh tanwin pula, sami'un basir. Jaza'an bima kanu ya'malun. Syai'in basir. Okey. Kalau rakan-rakan nampak gambar bibir, itu adalah keadaan bibir kita ketika kita sebut huruf nun mati, ataupun kita tukarkan nun mati dan tanwin itu kepada huruf mim. Itu adalah keadaan bentuk bibir kita. Nota yang ditulis di situ ialah kedua-dua bibir. Okey, kalau tak nampak saya bacakan kedua-dua bibir ketika menyebut huruf mim yang ditukarkan, al-qalb, okey, yang di al-munqalabah, ditukarkan, iaitu dengan menyesuaikan antara dua bibir tanpa menjauhkannya. Maksudnya tidak begitu, tidak jauh, okey, tidak jauh. Mesti tidak menjauhkan antara keduanya, juga tidak menutup dengan kuat. Tekan macam tu bibir kita. Mim, rapat terus. Mim ba'di, tidak begitu. Sekadar menyentuh antara kedua-dua bibir tanpa menekan. Okey. Itu yang dimaksudkan pada gambar rajah yang kita lihat pada paparan yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So kita baca dengan sami'un, kena bersentuhan antara keduanya dan tanpa menekan. Sami'un, tidak menekan. Okey, tidak menekan kerana huruf ba, tidak ba. Kalau kita sebut ba, barulah kita akan baca dengan menekan. Tetapi menyebut huruf ba yang betul adalah ba, ringan saja. Okey. Baik, itu adalah hukum iqlab. So saya fikir setakat itu dulu untuk hukum iqlab pada malam ini yang kita kongsikan. Untuk tanda iqlab dan tanda tanwin, esok kita akan sambung insya-Allah. Okey. So sementara itu saya bacakan sedikit dan saya ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan yang baru hadir. Okey, renggangkan sehelai kertas. Okey. Mungkin kita boleh cakap lebih tepat adalah menyentuh kedua bibir tanpa menekan. Okey, tanpa menekan. Itu lebih tepat. Kalau renggang nanti orang fikir maksudnya jauh, renggang. Renggang sedikit. Kan? Renggang sedikit, jauh juga. Sentuh je kedua bibir tanpa menekan. Jadi dengan dengung kena ringanlah ustaz. Min ba'di, begitu. Saya tak pasti maksud yang maksud itu ringan ataupun berat. Ringan boleh juga. Okey, kita boleh faham juga. Letak je. Letak je bibir. Betul, Faz Fuad. Okey, rakan-rakan yang lain, iqlab, menukarkan nun mati dan tanwin kepada mim dan sembunyikan di sisi bawah serta mengekalkan sifat dengung. Boleh Jairin dulu. Terima kasih. Iqlab, tukar nun mati kepada tanwin, bunyi mim serta dengung 2 harakat. Okey. Saya fikir semua dapat dengan baik. So kita akan teruskan untuk segmen seterusnya, iaitu membaca satu muka surat daripada Al-Quran setiap malam. Okay. So rakan-rakan, jam 9 malam tadi, sejam sebelum tadi, saya baru sempat untuk kongsikan kepada rakan-rakan tentang video bacaan contoh. So mungkin ada sebahagian rakan-rakan yang telah tonton. So yang belum tonton video bacaan contoh, nanti selepas ini boleh tonton semula. Baru sempat siapkan dan suara pun ada mood yang baik. Maksudnya suara tekak tak boleh lah orang kata. Tak adalah sepenuhnya sihat sepenuhnya, tapi boleh kita kontrol lah supaya tidak keluar serak itu kan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita pada malam ini masuk pada ayat yang baru. Kita masuk pada surah yang baru, iaitulah surah At-Taubah. Kita akan sama-sama
membacakan bermula daripada ayat yang pertama insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda semua telah bersedia? Okey. Surah At-Taubah juzuk yang ke-10 daripada muka surat yang ke-187. Adakah tuan-tuan dan puan-puan telah bersedia? Saya tengok. Dan apakah Taranum? Kalau rakan-rakan ada yang dah tengok, dah tonton video bacaan contoh tadi, apakah Taranum tema kita pada malam ini? Taranum Hijaz kalau tak salah. Ya, betul. Lin Malina, terima kasih. Taranum Hijaz. Ya, betul Ya, Aida Azman. Maknanya ramai dah tonton rupanya. Robia, Suryati, Meriam, Latifah, Izan, Masya Allah. Oh, ramai dah tonton Okey. Baik, kalau dah ready, kita sama-sama baca. Astaghfirullahaladzim. Hijaz, semangat sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Fast Fuad tak sempat tonton. Tak apa, nanti pergi ke page Imam Malik, page FB page, okay? Imam Malik. Boleh lihat di situ, kita ada simpan, boleh scroll. Okay, ayat yang pertama, tanpa basmalah. Sebelum ni kita telah belajar kan, pada awal-awal pertemuan kita dulu, kita telah maklumkan bahawa basmalah, surah Bara'ah tanpa basmalah. Okey. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Silakan. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. Kalau yang tak sempat nak habiskan, boleh stop di situ. Ghairu mu'jizillah. Nanti kita ambil balik. Sedia? Mula. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم فإن تبتم فهو خير لكم
وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sidang penonton sekalian, kita telah sama-sama selesaikan bacaan ayat suci Al-Quran Karim daripada muka surat yang ke-187. Dan pada malam ini secara rasmi kita telah sama-sama mulakan membaca ayat suci Al-Quranul Karim bermula daripada ayat pertama surah At-Taubah. Surah At-Taubah. So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang pertanyaan boleh lontarkan di ruang komen. Saya akan baca, kalau kita boleh jawab kita akan jawab ataupun kita postpone pada pertemuan yang akan datang. Sambil itu saya mengucapkan juga selamat datang kepada rakan-rakan yang baru hadir. Anda bersama kami sama-sama dalam rancangan IQIM Interaktif Quran bersama Imam Malik. So kita setiap malam berkeudara pada jam 10 malam. Ini akan kita jadikan ia sebagai amalan harian kita untuk kita bacakan satu muka surat daripada Al-Quran sebelum kita tamatkan hari dengan menutup sama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan dan ketenangan kepada kita, insya-Allah. Ya, Fas Fuad, surah favorite arwah abah ketika Imam salat, masya-Allah. Fatihah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, kalau tak ada sebarang pertanyaan, saya fikir setakat itu dulu kita punya pertemuan. Dan apa maksud khafa? Saya jarang guna istilah khafa. Tapi khafa itu maksudnya kalau dari segi bahasa adalah sembunyi. Tapi apa yang dikehendaki daripada istilah saya tak pasti. Tak maaf, tak dapat jawab soalan Jairin tu. So saya fikir itu saja kot kita punya pertanyaan. Dan kita akan jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.